Venom. Menurut cerita, buah mulut orang tempatan mitos batu berukir ini telah wujud dan diceritakan dari mulut ke mulut sejak ribuan tahun dahulu. Diceritakan pada masa dahulu kala terdapat 7 orang adik-beradik Kalawon yang dipercayai mempunyai kuasa gaib. 7 orang adik-beradik ini sangat suka membantu orang-orang kampung. Disebabkan hal tersebut, adik-beradik ini sangat disukai dan disenangi oleh penduduk tempatan. Namun pada suatu hari, adik bungsu daripada 7 orang adik-beradik tersebut telah dibunuh. Kesedihan telah menyelubungi adik-beradik tersebut. Adik-beradik itu bertekad untuk mencari tempat pengemudian yang paling sesuai untuk adik bungsu mereka sebagai tanda kasih sayang mereka terhadap adik bungsu mereka buat kali terakhir. 7 hari 7 malam mereka mengusungkan sambil mencari tempat pengemudian tersebut. Masuk hari ke-7, yaitu hari terakhir perjalanan mereka. Mereka telah pun menemui sebuah batu yang sangat besar di lereng bukit dan memutuskan untuk mengemumikan mayat adik bungsu kesayangan mereka itu di dalam batu tersebut. Setelah selesai pengemumian, adik-beradik ini meratapi kematian adik bungsu mereka selama 3 hari 3 malam berturut-turut sambil mengukir di atas batu tersebut dengan menggunakan jari. Pada hari ketiga, batu tersebut tiba-tiba bergerak dengan sendirinya dan membentuk sebuah keranda sama. Tuan-tuan dan puan-puan, sama-sama kita saksikan persembahan kedua dari Sekolah Menengah SMK Cinta Mata Tena.
Kita beri tepuk tangan kepada untuk sekolah kumpulan kedua, Sekolah Menengah Cinta Mata Tena. Berikan suatu yang unik untuk pengetahuan kita bahawa tarian-tarian di Sabah ini memiliki banyak betul kreativiti untuk diketengahkan. Sekali lagi, beri tepukan kepada Sekolah Menengah Cinta Mata Tena. Persilakan untuk kumpulan ketiga untuk Sekolah Menengah Tarian Kreatif. Izinkan saya membaca sinopsis. Tarian Magalang Kreatif Kalau. Tarian kreatif yang disampaikan kumpulan ini menggambarkan gerakan dan semangat perjuangan Kalauan. Dalam bahasa mulut, Kalauan bermaksud pahlawan. Props yang digunakan oleh Kalauan dalam tarian ini ialah tameng atau perisai yang diperbuat daripada kayu yang tebal dan keras. Tameng digunakan untuk melindungi diri daripada serangan musuh atau dijadikan senjata untuk menghantam atau memukul musuh. Turut diselitkan unsur gerak Magunati yang biasa digabungkan bersama dengan tarian Magalang. Lazimnya Magunati ditarikan untuk meraihkan pemergian atau menyambut kepulangan Kalauan. Pergerakan perempuan pula menggunakan banyak gerak tari asas Magalang, terutama gerakan pada bahagian tangan yang seakan-akan gerakan sayap seekor burung yang sedang terbang. Daripada perkataan helang dan pergerakan helang, maka lahirlah tarian Magalang. Tuan-tuan dan puan-puan, sama-sama kita saksikan kumpulan ketiga dari Sekolah Menengah Cuma Tena. Dipersilakan. Bisa
kreatif itu tadi. Teman-teman dapat buat kita ada dua lagi kumpulan yang akan kita menjemput untuk tarian kreatif yang akan dipersembahkan oleh kumpulan mereka ini. Dan kumpulan seterusnya adalah dari kumpulan yang keempat. Sinopsis tarian kreatif Mororo Buat. Tarian kreatif Mororo Buat diinspirasikan daripada kehidupan masyarakat dusun, khususnya di Tambunan yang bergantung kepada tanaman padi sebagai sumber makanan utama. Dalam tarian ini diselipkan gerakan-gerakan yang berkaitan dengan kerja-kerja penanaman padi, bermula daripada proses membersihkan tapak semayan, menugal, menanam padi, menghalau burung, menuai, menawar, mengangin, sehingga ke proses penyimpanan padi ke dalam lingkup. Tidak lupa juga dalam tarian ini diselipkan upacara ritual yang dilakukan oleh Bobo Hisab sebelum memulakan sesuatu aktiviti. Ini dilakukan bertujuan untuk melancarkan segala kerja, tidak mendapat apa-apa halangan, dan seterusnya akan memperoleh hasil yang lumayan. Selain itu diselipkan juga dengan perasaan gembira masyarakat suku kaum dusun dengan hasil tuayan yang diperolehi melalui gerakan tarian Sumazau yang biasanya ditarikan dalam majlis-majlis keramaian tanda kegembiraan. Hadirin hadirin sekalian, sama-sama kita saksikan kumpulan keempat dari Sekolah Menengah SMK Nambayan Tambunan.
Beri tepukan untuk kumpulan yang keempat dari SMK Nambayan Tampuna. Yes, welcome our tourism from United Kingdom. Beri tepukan kepada pelancong-pelancong kita daripada United Kingdom. Welcome to Tenor. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, dan kita akan saksikan kumpulan terakhir yang akan mempersembahkan tarian kreatif. Izinkan saya dahulu membaca sinopsis tarian kreatif kumpulan kelima. Kolom Anduan merupakan pahlawan anak Jatimur dari kampung Sumatalu, daerah Pensian. Beliau ada North Borneo Armed Constabulary, pasukan polis Borneo Utara. Beliau merupakan pejuang yang handal dan berani menentang tentera Jepun. Banyak kisah keberaniannya membantu penduduk kampung dan rakan seperjuangan daripada ancaman dan penyiksaan tentera Jepun. Antaranya ialah membebaskan 500 orang tentera British dan menyelamatkan 2 orang pegawai British di Pulau Berhala, dan telah dianugerahkan dengan Victoria Cross oleh Queen Elizabeth II. Beliau kini menjadi legenda dalam masyarakat Mulu dan dipercayai mempunyai ilmu batin yang tinggi secara semula jadi kerana banyak melakukan perkara yang menakjubkan. Tuan-tuan dan puan-puan, sama-sama kita saksikan dari kumpulan kelima Sekolah Menengah Kebangsaan 10 Nabawan.
penari-penari dari Sekolah Menengah SMK 10 Nabawa. Hadirin yang sekalian, maka selesailah sudah tarian kreatif untuk bagi sekolah rendah dan sekolah menengah, di mana kita ada seperti tadi daripada 2 buah sekolah rendah dan 5 buah sekolah menengah. Bolehkah saya dengar suara anda? Sekolah menengah mana yang terbaik sudah? Sekolah mana? Sekolah mana? Anda bolehlah WhatsApp saya dengan jangan lupa antar kredit RM5 setiap WhatsApp. Okey, bagi untuk anda hari ini, kepada semua penari-penari sekolah rendah dan sekolah menengah, untuk anda tidak beredar daripada Dewan Terbuka ini kerana ada acara seterusnya yang kita akan bagi kepada anda pada jam 12.30 nanti. Dan perempuan penari nomor 15. Siapa 15? 15. Alright. Dan perempuan nomor 1. Sila naik di atas pentas sekarang juga. Dan perempuan nomor 11. Oke, di atas. Silakan dengar masuk. Oke. Dan kita akan menyanyikan lagu yang pertama. Aktifkan tarian anda untuk pergerakan anda. Jangan malu, kerana selepas ini makin anda kuat bersorak, sekolah pula yang menang. Dia adalah penari yang menang. Oke, kita persilakan. Yang pertama, Nadine. Nadine. boleh maju, bebas, menonton, jangan berhenti. Iya. Oke, kedua lagu. Ya, bebas buat gerakan. Maju.
bin Jafar, Ketua Pemuda UMNO Tenom, yang berusaha Encik Meki Apison, Timbalan Pengurus Besar Lembaga Kebudayaan Negeri Sabah, yang berusaha Encik Muhammad Sofrizan Yahya, Pengurus Pusat Kebudayaan Mulut Sabah Tenom, ahli jawatan kuasa pertandingan tarian kreatif dan tradisi sekolah menengah dan sekolah rendah Sempena Pesta Kalawon, semua guru-guru, pelajar-pelajar dan hadirin-hadirat yang dimuliakan. Indah berbalang siawan petang berarah megah di Tanjung Bidara. Pemanis kalam selamat datang. Awal bismillah pembuka bicara. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam satu Malaysia, salam kupi-kupi Tenom. Salam dari Tenom. Bagi pihak penganjur saya ingin mengucapkan selamat datang ke pertandingan tarian kreatif dan tradisi sekolah menengah dan rendah Sempena Pesta Kalawon 2016. Majlis juga mengalu-alukan kehadiran semua dan terima kasih karena sudi memenuhi ruang dan memeriahkan. Sekali lagi beri tepukan kepada diri anda yang hadir di dalam dewan terbuka ini. Tuan-tuan dan puan-puan, izinkan saya berpantun sebelum saya menyebut Prasmi. Mana tahu Prasmi pun akan memberikan balasan pantun saya. Kalau tuan pikat kenari, jangan patahkan batang jerami. Kepada tuan hormat diberi, mohon rasmikan majlis kami. Dengan ini majlis mempersilakan yang dihormati Encik Jamawi bin Jafar, Ketua Pemuda UMNO Tenom, ke pentas bagi menyampaikan ucapan khususnya merasmikan pertandingan tarian kreatif dan tradisi sekolah menengah dan rendah Sempena Pesta Kalawon 2016. Dengan ini majlis mempersilahkan. Terima kasih saudara pengacara majlis. Sebenarnya kejut saya ingat Miki dulu kan, Pian dulu kan, rupanya terus secara langsung. Yang berbahagia sahabat saya, saudara Miki Ampisong, Timbalan Pengurus Besar Lembaga Kebudayaan. Saya kenal dari lama sudah, daripada sama-sama main direct selling sampai jual macam-macam. Alhamdulillah dapat dipertemukan pada hari ini. Saudara pengurus Pusat Kebudayaan Mulut, Saudara Sofian, panjang mana mau tu, yang ada ingat tak begitu. Puan Pengetua SMK Kemabung, Cikgu Lian, wakil-wakil daripada sekolah-sekolah yang menyertai kejohanan ataupun pertandingan tarian kreatif dan tarian tradisi Sempena Pesta Kalawon pada hari ini, dan seterusnya kepada semua para peserta yang telah pun bertukus lumus memberikan persembahan dan juga tarian sejak awal pagi tadi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat tengah hari, salam sejahtera, salam satu Malaysia. Pertamanya saya merakamkan ucapan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih pada Pusat Kebudayaan Mulut. Ini ada saya punya bos sana, Saudara Suhaimi Magi. Dia ini orang Tenom yang bukan sahaja cemerlang di peringkat negeri Sabah, tetapi juga itu sada kebangsaan dan juga antarabangsa. Inilah bakat-bakat orang Sabah dan juga orang Tenom yang sebenarnya ada sebahagian besar daripada kita sendiri tidak mengetahui bahawa adanya mereka-mereka yang bukan sahaja berkebolehan
di bidang penulisan seni kreatif, tetapi juga persembahan-persembahan tarian sebegini. Tuan-tuan yang hormati sekalian, saya akamkan ucapan penghargaan terima kasih kepada Pusat Kebudayaan Murut dan juga Lembaga Kebudayaan kerana menjemput saya pada hari ini untuk bersama-sama dalam acara ini. Walaupun baru 3 hari lalu, sebenarnya kita punya pengurus besar ni sudah cari saya minggu lepas lagi luar negeri, tapi masa itu tidak dapat kami berjumpa. Last perbincangan untuk hari ini hanya berlaku dalam komunikasi WhatsApp. Jadi inilah orang bilang teknologi yang bukan sahaja memudahkan kita, tetapi akan terus memberikan kesinambungan perhubungan dalam keadaan kita memacu keharmonian dan juga perkembangan industri kreatif tanah air semasa. Tuan-tuan, puan-puan sekalian, peranan Lembaga Kebudayaan Negeri Sabah bukan sahaja bilang untuk mempromosikan tarian-tarian seni kreatif kita yang bukan sahaja begitu banyak, tetapi memang kepelbagaiannya cukup unik, tetapi juga adalah mencungkil bakat-bakat baru. Saya ucapkan tahniah kerana hari ini adik-adik kita berusia seawal 7 tahun hinggalah usia 17 tahun tingkatan 5. Mereka ini telah pun diberi peranan dan juga telah pun dipupuk untuk mendapatkan ilmu-ilmu berkenaan dengan kesenian seni kita. Bukan sahaja bilang tarian suku kaum Murut, tetapi juga memungkinkan untuk mereka memahami tarian-tarian yang lain, tarian suku kaum Kadazan Dusun, tarian suku kaum Sungai, tarian suku kaum Bajau dan sebagainya. Kerana dengan mereka memahami tarian-tarian sebegini, memungkinkan untuk mereka mendapat maklum dan juga pengetahuan berkenaan dengan suku-suku yang ada di negeri kita, yang bukan sahaja dibanggakan di peringkat negeri, tetapi juga telah diangkat oleh Yang Amat Hormat Perdana Menteri kita sebagai satu-satunya contoh negeri yang mengamalkan 100% semangat satu Malaysia. Itulah yang harus kita suburkan, itulah yang harus kita pereratkan, kerana bagi kita, walau mana hubungan kita, walau mana suku kaum kita, walau mana agama kita, walau mana perbezaan adat dan budaya kita, tetapi orang Sabah ini terkenal kerana keharmonian dan juga saling menghormati antara satu sama lain. Ianya adalah berpunca daripada budaya kita, ianya berpunca daripada kebudayaan kita, ianya berpunca daripada amalan-amalan kebiasaan kita, yang kita ini sudah sekian lama berkahwin campur. Hari ini anak buah saya kahwin. Saya daripada suku kaum orang Murut, bapak saya dia kahwin dengan orang Dusun. Mama dia daripada Brunei, asal Brunei, pun datang pada hari ini, dan juga di peringkat wanitanya, perempuannya ada darah Bugis, ada darah Dusun, ada darah Iranun dan sebagainya. Dan apabila dikumpulkan dalam majlis perkahwinan, maka kita pun dapat mengingati bahawa kita ini satu rukun, bahawa kita ini tidak ada yang bedanya. Yang memungkinkan perbezaan adalah atas diri kita sendiri. Sama ada untuk kita meramaikan, meraihkan perbezaan tersebut, ataupun untuk kita terus menganggap perbezaan tersebut sebagai satu jurang untuk kita menjurangkan hubungan antara satu sama lain. Tapi pada hari ini saya ucapkan tahniah pada Pusat Kebudayaan Murut dan juga Lembaga Kebudayaan Negeri Sabah, kerana bukan sahaja membuat satu program yang julung-julung kalinya diadakan, mencungkil bakat-bakat baru di kalangan anak-anak muda kita, tetapi saya diberi maklum oleh pengurus tadi bahawa tahun hadapan kita akan buat skala yang lebih besar. Dan saya ingin menjadi jabatanlah kepada Pusat Kebudayaan Murut, kerana saya mempunyai hubungan yang baik dengan Menteri Kebudayaan dan Pelancongan Malaysia, Datuk Seri Nazri Aziz. Beliau selalu menyatakan pada saya, JJ, apa lagi yang saya boleh bantu di Dan?
kau bawa dengan saya, kita akan luluskan. Jadi saya minta peluang ini kita gunakan sepenuhnya. Tadi dibincangkan berkenaan dengan bangunan belakang yang telah pun ditinggalkan oleh Ustaz Giatmara. Kalau kita boleh tingkatkan kemudahannya untuk jadikan asrama ataupun penginapan, memungkinkan bukan sahaja kursus sehari 2 hari kita boleh buat di sini, tetapi kursus yang makan bangsa jangka panjang, contohnya seminggu, 2 minggu untuk anak-anak muda kita, belia-belia kita. Dan mereka ini bukan saya mendapat ilmu, tetapi kita boleh bagi guru-guru kita, saudara Suhaimi untuk mengajar, rakan-rakan yang lain untuk mengajar, dan mereka mempunyai kemudahan tempat tinggal yang agak selesa dan juga kemudahan-kemudahan lain yang ada di sini. Jadi ianya akan kita jadikan sebagai pusat sehenti untuk anak-anak muda di kawasan pedalaman ataupun anak-anak muda di negeri Sabah untuk mempelajari tarian-tarian tradisi yang ada di negeri kita yang dikelolakan oleh Lembaga Kebudayaan Negeri Sabah, insyaAllah. Saya diberi maklum tadi anak-anak kita yang di atas ini, mereka ini adalah sukarelawan Pusat Kebudayaan Mulut Sabah. Kalau masa-masa yang lalu bila lawatan sini agak kosong, tapi pada hari ini dengan kebijaksanaan pengurus besar kita, mereka ini telah mendapat pendapatan tetap juga. Kerana apa? Kerana mereka ini ada bakat. Maksudnya walaupun kita ini tidak cemerlang dalam bidang pelajaran, kekuliahan ada di sini, walaupun anak-anak kita ini tidak semua akan dapat 8A, tidak semua akan dapat 5A, anak-anak kita tidak semua akan dapat masuk universiti, anak-anak kita tidak akan semua dapat masuk college, anak-anak kita tidak akan semuanya masuk ke institusi pengajian tinggi. Tetapi yang tercicil ini kepada haluan mereka. Adakah kita ingin tinggalkan mereka ke lubang ambing? Jadi inilah peranan kita Pusat Kebudayaan Mulut untuk berikan pendidikan ilmu berkenaan dengan tarian tradisi. Mereka ini bisa bukan saja mendapat pendapatan, tetapi kalau ikut ajaran Cikgu Suhaimi ini, dia sudah boleh bawa ke Rusia, dia sudah boleh bawa ke London, dia sudah boleh bawa ke luar negara. Anak-anak, bukan saja anak-anak Tenom, tetapi juga anak-anak kita di seluruh negeri Sabah dan juga Malaysia khususnya. Jadi jangan lepaskan peluang ini, kerana bidang kebudayaan ini begitu orang bilang amat luas. Saudara Miki pernah kenal saya dulu ini tahun 2000-an, 2001, 2002, 2003 penganjur konsert. Saya cari makan itu, cari artis, cari siapa boleh menari, buat event, jual tiket, kadang-kadang untung, kadang-kadang rugi. Jadi ejen kepada Funpay, bawa Awi Wings, bawa Message, kadang untung, kadang rugi. Itu kerja saya dulu tahun 2001, 2002, 2003 sampai 2006. Jadi saya memahami bahawa industri hiburan ini, industri seni kreatif ini bukan orang bilang alang-alang, ianya cukup luas. Cuma bagaimana untuk kita mengair, bagaimana kita menggunakan pancing untuk mendapatkan rezeki tersebut. Tetapi kita tidak akan dapat pancing yang baik kalau kita tidak ada umpan yang elok. Jadi umpan ini ada guru-guru kita boleh mengajar, yang saya katakan tadi. Mereka ini akan bagi ilmu, dan ilmu itulah umpan kita untuk kita boleh bergerak jauh ke hadapan. Saya tidak ingin panjangkan ucapan saya, kerana jam 2 ini saya sebenarnya wakil rombongan kepada abang saya untuk majlis kahwin. Jadi saya ini kena di depan, pengantin di belakang. Jadi saya ucapkan tahniah kepada semua yang menang pada hari ini. Yang kalah bukanlah bilang anda tidak baik, tetapi gandakan usaha supaya tahun hadapan kita akan dapat satu pertandingan yang lebih meriah. Dan saya ingat, bukan sahaja bilang kebudayaan ini, tapi kalau boleh semasa hari merdeka nanti, saya ingin menyumbangkanlah kepada Pusat Kebudayaan Mulut ini satu program di mana kita ingin memupuk semangat kecintaan tanah air. Jadi boleh buat kertas kerja kepada saya, kita buat satu program menjelang hari merdeka ataupun menjelang hari Malaysia 16 September, di mana program tersebut adalah mencungkil anak-anak muda, sama ada dari segi puisi, sama ada daripada segi kita mengalu-alukan kehadiran pegawai pembangunan masyarakat kita, saudara Simon.
tadi kita boleh buat program kemerdekaan, yang ini menaikkan semangat kecintaan kepada negeri dan juga kepada negara. Mungkin kita boleh buat pentomen pendek, mungkin kita boleh buat sketsa pendek, kerana kebudayaan ini pelbagai. Kalau kita boleh buat pentomen ataupun teater pendek, mereka ini boleh kita bimbing untuk menjadi pelakon-pelakon yang baik. Kerana saya juga mempunyai syarikat produksi dan saya sendiri merupakan pegawai khas di Kementerian Komunikasi dan Multimedia. Jadi bakat-bakat baru ini kita perlukan, kerana saya diberi maklum kita sudah meluluskan satu dokumentari berkenaan dengan pahlawan antena, baru diluluskan oleh PINAS minggu lepas. Mulanya kita ingin supaya mereka membuat filem, tetapi untuk buat filem ianya memakan kos yang begitu tinggi, lingkungan 3 juta. Maka PINAS telah meluluskan lingkungan 500.000 untuk membuat dokumentari berkenaan dengan pahlawan antena. Jadi banyak pelakon-pelakon ekstra yang kita perlukan. Kerana saya katakan dengan PINAS, saya tidak mahu dokumentari itu berjalan macam dokumentari biasa. Saya mahu dianya macam National Geographic. Kalau boleh ada lagi laluan kuda, kalau boleh ada pahlawan mulut naik kuda, kalau boleh kita ada kubu macam mana mereka berlawan dan sebagainya. Walaupun ianya tidak tepat 100%, tapi ianya satu permulaan untuk kita terbitkan filem berkenaan dengan pahlawan Antara Antoros. Ada 3 yang telah diluluskan yang saya bawa sendiri kepada Yang Amat Menteri berkenaan dengan pahlawan Antoros. Kemudian kita ada berkenaan dengan OKK Solomon, dan juga yang ketiganya berkenaan dengan Gunting Ragadan. 3 ini belum pun pihak RTM buat ataupun mana-mana produksi buat dokumenterinya, dan ini harus kita buat kerana mereka ini harus menjadi ikon kepada anak-anak muda. Kalau kita tidak filmkan, ianya memungkinkan mereka-mereka yang mengenali ketiga-tiga pahlawan dan juga pejuang ini tidak akan mendapat maklumat yang tepat daripada mereka-mereka orang-orang lama apabila orang-orang lama ini telah tiada bersama-sama dengan kita. Jadi inilah peluang yang boleh kita rebut. Saya boleh mengaturkan program ini bersama dengan lembaga kebudayaan, bersama dengan pusat kebudayaan, dan sediakan kita boleh PINAS boleh menaja program menjelang kemerdekaan tersebut, insyaAllah. Dengan kata-kata demikian, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya merasmikan pertandingan tarian kreatif dan tarian tradisi sempena Pesta Kalawon Pusat Kebudayaan Murut dengan rasminya. Sekian dan terima kasih. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih dan persilakan Encik Jawai menjawab pertemuan. Maka rasmilah sudah, yaitu pertandingan tarian kreatif dan tradisi Sabah 2016 sempena Pesta Kalawon. Tuan-tuan dan puan-puan, dengan ini kita akan menyempurnakan untuk penyampaian sijil penghargaan juri, dan kita persilakan Cik Jamawan bin Jafar untuk menyampaikan sijil-sijil penghargaan kepada juri-juri yang arif lagi bijaksana. Dengan ini kita persilakan juri kita yang pertama, Encik Suhaimi Mehdi. Dan seterusnya kita persilakan juri kita yang kedua,
tiga juri kita karena sudi datang untuk menilai persembahan terbaik daripada sekolah-sekolah rendah dan sekolah-sekolah menengah. Khususnya, saya akan mempersilakan itu penyampaian sijil penyertaan untuk peserta-peserta dan diminta kepada sekolah-sekolah untuk menghantarkan dua orang wakil, satu laki dan satu orang perempuan untuk berada di atas pentas. Dan silakan dari sekolah rendah dari SK Komisi Kemabung. Mewakili dari Kemabung Tenam SK Komisi. Sebenarnya inilah generasi kita akan datang dididik dengan budaya-budaya Negeri Sabah sebagai ikon satu hari nanti. Bentukan susah kita persilakan dari SK Kiawaya Tambunan. Kiawaya ini adalah antara sekolah pendalaman dalam mengharumkan nama Negeri Sabah. Dan kita pasti satu hari nanti banyak sekolah-sekolah pendalaman akan mengharumkan lagi nama Negeri Sabah dan Malaysia. Khususnya kita persilakan dari SK Saint Francis Xavier Keningan. Seni budaya bangsa. Dan selesai kita persilakan dari sekolah menengah, dipersilakan mewakili dari SMK Kemabung Tenam. Cinta Mata Tenam. Banyak bakat-bakat besar yang telah diketengahkan dalam program Pusat Pemberdayaan Murid Sabah Tenam ini. Dan mereka telah pun menari secara kreatif dengan pertaraf world class. Dan kita silakan dari Sekolah Menengah SMK Nambayan Tambunan. Mereka ini dari kecil sudah menari dan telah pun ke London, ya, telah pun merasa keluar negara masa mereka bersekolah rendah dahulu. Dan kita mengharapkan dari Tenam akan ke London satu hari nanti dalam program bersama Encik Jemawi. Dan seterusnya kita persilakan dari Sekolah Menengah SMK Sepulut Nabawan.
dan Ustaz Hakim adalah muktamar. Dan di sini saya akan menyampaikan dahulu anugerah bagi penari lelaki dan perempuan terbaik. Cuba teka dari sekolah mana? Sekolah rendah dulu. Suara anda dari sekolah rendah lelaki nombor 1 dari SD Sherman Sistem. Dia akan membawa pulang yaitu Alem 100 ringgit. Lagu penari terbaik lelaki.